Jiran, kawan atau lawan. Hari ini kita nak bincangkan, kita nak perincikan apa sepatutnya ataupun peranan sebagai seorang jiran untuk kita lebih bermuafakat, lebih ada kefahaman yang tinggi berkenaan dengan situasi ataupun keadaan jiran kita tu. Betul tu. Di mana sebenarnya titik tengah yang perlu kita cari dalam konsep kejiranan ini, sebab lanskap kehidupan dah pun berubah. Kalau dulu kita di kawasan kampung duduk, memang kita kenal orang kampung sebelah pun. Betul. Cik PA, Cik Lija, anak dia nama Ahmad ke Ali ke Fatin kan. Tapi kalau dalam perubahan lanskap kehidupan hari ini, mungkin ramai juga dalam kalangan kita ini yang tak kenal pun jiran rumah sebelah kita. Maklumlah duduk di apartmen ataupun kondominium. Tapi hari ini kami nak kongsikan kepada anda sejauh mana kepentingan untuk kita mengenali jiran tetangga kita, dan bagaimana pula untuk kita mencari titik tengah itu antara jiran ataupun lawan ini. Sikap toleransi dan sebagainya nak terus kita kongsikan bersama dengan anda penonton. Di sebelah saya kita bersama dengan Puan Azimah Ramli. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan juga kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Salasia Hanin Hamzah selaku peneraju Kluster Penyelidikan Warisan dan Masyarakat Madani UKM. Sihat, Prof? Alhamdulillah, sihat. Baik. Saya kalau dapat jiran macam Prof minta semua. Jadi seronok rasa. Lagi-lagi kalau petang-petang masak hantar. Okey. Kita bercakap tentang jiran ini ya. Setiap daripada kita ini hidup berjiran. Tapi bagaimana kita menyesuaikan diri ataupun kita memahami tentang keadaan kawasan sekeliling kita ataupun masalah dan juga profil jiran-jiran kita. Ini Prof mungkin sebagai pembuka tirai perbincangan kita pada hari ini. Apa yang perlu kita fahami tentang konsep jiran itu sendiri? Okey, terima kasih. Sebenarnya ya, kalau kita bercakap tentang konsep jiran, jiran ni macam sebelum tadi kita bersiaran pun kita dah sebut, jiran ni adalah orang yang sangat penting dalam hidup kita. Dia dekat dengan kita sebenarnya macam keluarga. Sebarang kadang-kadang keluarga lebih jauh, jiran lebih dekat. So konsep jiran ni kalau dalam Islam memang dia ajar suruh kita berbuat baik dengan jiran. Walaupun dia membuat jahat dengan kita, kita kena balas baik juga. Itu konsep dalam Islam lah. Dan dalam berkaitan dengan jiran ni, dia ada beberapa hak yang perlu kita tahu. Itu titik tengahnya. Itu titik tengah yang perlu kita tahu. Pertama, hak keamanan. Hak keamanan tu maksudnya bila kita duduk berjiran dengan dia, kita rasa tenang. Kita rasa aman. Kita jauh dari bising-bising dan gangguan yang boleh menjejaskan kesejahteraan kita kan. Okey, itu hak keamanan. Yang kedua, hak kasih sayang. Kita berjiran tak boleh berlawan, tak boleh bergaduh, mesti memberikan kasih sayang, beri perhatian kan. Sekarang ada banyak kes sebenarnya Fatin, kalau kita tengok Fiza, Fatin kalau kita tengok hari ni, sebenarnya jiran ni merupakan satu faktor yang sangat penting dalam kebahagiaan kita. Malah kalau boleh kita kata sebenarnya kalau kita dapat jiran yang tak baik, kita boleh menjejaskan kebahagiaan hidup kita. Sebab tu bila kita nak pilih rumah, nak beli rumah, kalau saya lah nak beli rumah, saya tengok dulu siapa jiran. Tengok dulu, kena study sikit-sikit. Tapi saya baca pula kita tak boleh pilih siapa jiran kita sebab kadang-kadang kita beli rumah, beli nombor kan. Saya tanya kat pemaju. Saya tanya kat pemaju ni siapa lebih kurang kan latar belakang dia. Ya, sebabnya kalau kita dapat jiran yang baik, hidup kita akan bahagia sebab dia tidak mengganggu kita. Kita boleh bertukar-tukar pendapat, kita boleh tukar-tukar makanan kan. Rumah kat sebelah rumah kosong lagi ke? Tak ada. Belakang ada lagi. So itu antara hak-hak yang perlu dijaga. Jadi kalau kita lihat hak ni yang perlu kita jaga. Hak memberi bantuan. Kalau ada jiran yang misal ada jiran yang sangat baik kan, bila masa Covid hari itu kan masing-masing memberikan perhatian, memberi sokongan. Ada jiran yang suami meninggal, so dia memberikan moral support. Kadang-kadang bila orang baru meninggal kan, keluarga datang awal-awal je kan. Tapi jiran lah sebenarnya sampai ke malam, sampai seminggu, sampai sebulan. Tapi kita tak nafikan dalam berjiran tu rezeki. Sebenarnya jiran tu adalah rezeki Allah bagi jiran yang baik, alhamdulillah. Tapi rezeki Allah bagi jiran tak baik, itu kita kena fikir macam mana kita nak solusikan. Itu kejap lagi kita akan selesaikan solusinya. Itu antara hak dan juga bagaimana peranan lah kan. Tapi kita nak tanya juga kepada Puan Azimah. Puan Azimah duduk di taman. Ya, taman. Bagaimana agaknya konsep kejiranan ataupun situasi di kawasan kejiranan tu? Kejiranan saya ni dia tak ramai sebab kawasan dia memang kawasan yang kecil je. Jadi agak sunyi dengan jiran. Okey. Tapi memang Puan Azimah sendiri mengenali ataupun tidak jiran-jiran di sekitar rumah? Sebab saya masuk rumah subsale. Jadi rumah semua dah ada orang. Okey. Cuma saya dapat
kenal 1-2 jiran je lah. Tapi selalunya kalau kejiranan ni dia akan add dalam grup Tak WhatsApp. ada. Grup WhatsApp. Itu kawasan perumahan baru. Oh, faham. Saya cari juga grup WhatsApp tapi memang tak ada. Belum sempat lagi Belum buat sempat lagi housewarming. buat. Okey. Jadi bila Puan Azimah bercakap macam belum sempat berkenalan juga, ini juga yang ada isu yang timbul tular satu ketika dahulu. Mungkin sebelum mengetahui tentang latar belakang jiran kita, keadaan tertentu, mungkin kita tak tahu apa tindakan yang harus kita lakukan. Mungkin ketika itu mungkin Puan Azimah boleh kongsikan sedikit ceritanya. Sebelum ni saya tak tahu masalah jiran saya. Jadi saya pada satu hari jiran saya buat bising. Dia dah mengganggu saya punya ketenteraman. So saya takut sebenarnya sebab tu saya buat report polis. Lepas polis datang, polis cek semua, lepas tu baru saya tahu keadaan jiran saya yang sebenarnya. Okey. Dan mengetahui keadaan jiran itu apa agaknya tindakan Puan Azimah sendiri? Saya rasa saya selaku jiran yang muda, paling muda saya rasa dekat kejiranan tu, saya kena jugalah bantu jiran saya yang agak berumur lah sebenarnya. Okey. Ini Prof, mungkin kita nak kongsikan tadi. Kita cakap kalau kita masuk universiti, awal-awal tu kita panggil apa tu? Saya dah lupa. Orientasi tu ada. Minggu orientasi. Dalam minggu orientasi tu kita akan ada kenal dan kita akan orang kata ketahuilah bagaimana sikap rakan-rakan kita dan sebagainya. Saya kira kalau kita pindah masuk ke kawasan kejiranan yang baru, kita juga perlu ada orientasi sebegitu. Dan apa yang berlaku pada Puan Azimah ini mungkin juga berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Perkara yang tak diduga dan saya kira Puan Azimah pun tidak mahu mengambil tindakan sebegitu kalau kita dah daripada awal mengetahui tentang latar belakang jiran tersebut. Penting ataupun tidak sebenarnya untuk kita kenal profil jiran-jiran di sekeliling kita ini. Itu sangat penting. Macam Aziz cakap tadi, WhatsApp group memang penting. Kalau ada apa-apa, kadang masuk hari ni saya nak bersiaran kat TV3, saya masuk dalam WhatsApp group. Jiran-jiran saya. Mutiara Villa. Mutiara Villa. Kalau masak lasagna hantar sikit. Saya memang sebab kejiran saya tak ramai. Sebab tu saya kata tadi kan, sebenarnya Fiza ni sebenarnya rezeki. Jadi saya dapat jiran saya dalam 44 rumah je. Kat situ semua orang hebat-hebat lah pada saya kan. Jiran saya banggalah dengan jiran saya. Mufti wilayah pun jiran saya kat situ. Ramai pensyarah-pensyarah. Tapi sebenarnya kan kalau kita tengok memang sebenarnya anugerah tu memang rezeki. Jadi memang kena berkenalan pun. Walaupun kita sibuk, kita cakap pasal orang pekan kan, orang bandar. Memang tak sempat pun Fiza, saya pun kadang tak sempat nak jumpa jiran. Tapi kita kena buat aktiviti bersama. Contoh kami, kalau hari raya ada sambutan hari raya, kadang-kadang ada main menu, ada potluck. Jadi kami ambil kesempatan tu kadang-kadang buat persembahan kanak-kanak kan. Ada. Lepas tu nanti ada hadiah untuk anak-anak kecil-kecil, ada duit raya, lepas tu makan sesama. So sangat happy lah. Betul. Maksudnya hiduplah kawasan kejiranan tu kan. Sebenarnya ada ni juga pengalaman confession. Saya pun tak kenal jiran di rumah saya, bukan di rumah mak saya tapi di kawasan rumah saya. Sebab saya tinggal di apartmen. Jadi kadang-kadang saya pergi kerja, jiran belum buka pintu. Kalau dah ramai orang susah sikit Fiza. Kalau semua orang tak kita nak kenal semua kan. At least kita tahu sikit-sikit pun tak apa kan. Jiran depan saya kadang-kadang hi anak dia macam tu. Okey, itulah antara senario kalau kita duduk di rumah apartmen ataupun kondo. Okey, ini daripada Izu Wana Darias. Komennya, saya tak pandai bergaul, bukan tak nak berkawan dengan jiran, tapi saya lebih selesa bila jiran tak ada saya keluar. Saya lebih selesa bila jiran tak ada saya keluar. Jiran ada saya tak keluar. Tapi kalau tak dapat elak, saya cuma mampu senyum-senyum, angkat tangan, angkat kepala gitu je. Nak bersembang memang tak reti, takut tersilap dekat mana-mana. Tapi alhamdulillah jiran-jiran saya baik, termasuk pembantu rumah jiran pun insya-Allah baik dan sangat ramah. Alhamdulillah. Tapi jadi persoalan saya sendiri, adakah saya dikategorikan sebagai jiran tak baik? Allahu. Okey Prof, kejap lagi kita akan jawab. Kita nak dengar juga kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Saya pun tak kenal jiran saya. Saya jiran tak baik. Saya jiran jiran ni utamalah daripada keluarga kan, sebab jiran ni sebelah kita. Kalau keluarga ni kadang jauh, jadi jiran ni penting untuk kita. Jadi kalau ada masalah, ada apa, kita kena, orang kata tu, masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Kita tak boleh nak ambil hati. Sakit hati pun kita kena cool. Macam tu lah. Yang penting kita kena tahu jiran tu, kita nak tahu hati dia, kita pun nak tahu hati kita. Kalau jiran tu dia macam tu, kita jangan usulkan selalu benda-benda yang dia tak suka.
Kita kena tahu baik buruk apa yang dia tak suka. Kadang-kadang kita ada masalah, orang pertama kita akan cari adalah jiran. Sebab dia paling dekat dengan kita. Sebagai contoh, ada kebakaran ke, ada kecurian ke, kita akan cari jiran dulu. Macam kita biasa nak pergi bercuti ke apa-apa pun kena cakap dengan jiran lah. Takut ada orang cari ke, takut ada apa-apa kan. Macam contohlah sekarang orang hantar barang lah, postage ke apa kan. Jiran juga akan tolong kita. Jarang, biasa orang bekerja tak ada kat rumah. Apa-apa jiran akan call kita, okey kita ada minta tolong ke apa, so okey. Alhamdulillah sini semua okey. Bagi kehidupan seseorang itu, berjiran memang penting. Apa satu tugas, kerja, ku tak berjiran memang tak akan berjadi. Dengan jiran sebelah rumah ni kadang-kadang ada jiran yang dengan kita, tapi ada jiran yang lain boleh ambil perhatian pada kita. Itu kejiran yang mana kita pernah berlaku benda macam ni. Alhamdulillah lah kejiranan kita, kesusahan kita, apa masalah, jiran yang akan membantu. Ini saya kira jiran-jiran yang menjadi idaman semua. Kan, yang memang sangat kuat ukuahnya, yang sama-sama melakukan pelbagai aktiviti. Dan saya kira mungkin kita generasi muda, kena lebih lah kan, ringan mulut, membuka mengubah minda kita ni. Sebab kadang-kadang kita rasa tak nak campur dengan orang. Hakikatnya kita perlu berkawan dengan jiran kita. Tapi kalau bercakap mengenai buka minda ni Prof, kita tak boleh nak samakan taraf pemikiran orang kan. Kalau mungkin duduk di sekitar tempat tu, kadang-kadang ada juga isu najis kucing, buang sampah daripada atas ke bawah, ataupun bukan nama sebenar ke? Bukan nama sebenar, bukan. Ataupun mungkin jiran yang pinjam apa-apa sahaja dengan jiran-jiran jadi kebiasaan. Kukus. Mungkin kan. Ini sikap ke, ini dah menjadi budaya hidup kejiranan ke, bagaimana Prof? Itulah sebenarnya saya suka soalan yang dikemukakan tadi tu. Kalau dia kata dia senyum je kat jiran, it's okay. Kalau kita tak ambil tahu sangat, kita jumpa dia, maksudnya dalam Islam kan dia kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka buat baiklah dengan jiran. So senyuman itu sedekah. Senyuman itu adalah satu kebaikan. Jadi kita tak sempat masa kan nak bertegur siapa, sibuk. Kadang balik pun keluar pun dah pagi sangat, balik pun dah malam. So sekali-sekala senyum je pun okey. Tak nak orang nampak pula kita dalam keadaan yang tak bersiap tu lah. Tapi kan kalau dalam Islam juga kan, Nabi pun pesan juga, dia kata kalau kita ni nak masuk syurga, kita kena buat baik dengan jiran, tapi kita tak akan masuk syurga kalau kita menyakiti jiran. Menyakiti jiran. Saya suka tadi pasal najis kucing tu kan. So kalau kita nak bela kucing tapi janganlah mengganggu jiran. Pula-pula kan bila najis dia tu, dia jatuh dekat rumput kapet. Macam mana nak bersihkan pun payah, dia melekat kan. Nak tunggu dia kering pula baru kita nak buang. Jadi sebenarnya saya nak wawarkanlah pada masyarakat di luar sana, kita kena menjaga hidup kejiranan, kena jaga hak. Yang saya penting saya nak kongsi kat sini tentang empathy. Empathy tu saya rasa ramai orang tak berapa memilikinya. Empathy tu maksudnya kita duduk dalam situasi orang tu. Kalau kita ni bela kucing, kita rasa macam mana kalau kita ada jiran yang bela kucing tapi kucingnya tu buang najis depan rumah kita. Macam mana kita rasa? Ataupun orang tu buang sampah depan rumah kita, macam ni kita rasa. Empathy ni kita duduk dalam situasi orang itu. Jadi tak perlulah, kalau macam kes Aziz pun kan, tak perlulah kita nak menegur dia. So kita faham, memahami lah, toleransi kan, macam tadi tu kan yang kita sebut dalam perbincangan kita. Kiranya Prof dapat menjawablah soalan daripada rakan kita di Facebook tadi tu. Senyum tu tak salah kan. Jangan risau, anda bukan jiran yang tak baik. Dah senyum dah. Senyum pun sedekah juga kan. Okey, baik. Mungkin Aziz boleh kongsikanlah juga kepada penonton, bila bercakap tentang sebagai jiran yang muda, macam tadi cakap pun masuk beli subsale, jadi mungkin orang lain tu dah ada kelompoknya tersendiri, dah tahu dah orang kata faktor personality jiran. Tapi sekarang ni selepas berlakunya peristiwa tersebut, ada tak Aziz merasakan perlu untuk Aziz lebih mesra dengan jiran-jiran ataupun nak buat satu majlis ke bersama-sama, nak mengenal hati budi ke, pergi kenduri ke, ada tak? Ada. Saya ada cakap kat suami, apa kata kita buat makan-makan, kita panggil jiran kita. Kita panggil semua jiran, kita kenal jiran kita. Sebab sebelum ni kita tak sempat nak kenal. Suami, lepas tu saya ada cakap juga yang kita sebab sekarang ni jiran paling sebelah yang kita bermasalah. Jadi sepatutnya kita lebih bertolak ansur lah, kita kena faham. Bertoleransi, macam kita ambil di tengah tadi, bertoleransi. Kadang-kadang walaupun kita tinggal di kawasan kejiranan yang mungkin ada pelbagai bangsa dan sebagainya, kita boleh juga buat macam majlis hari raya ke, betul tak kan? Majlis hari jadi ke, boleh jemput kan?
Mungkin Prof nak kongsikan dan juga Prof bagaimana sebenarnya kalau kita cakap tadi kita cuba nak memahami nak mencari tolak titik tengah dan toleransi, tetapi kadang-kadang ada juga jiran kita ni yang memang bermasalah. Contoh dia dah tahu dah jiran-jiran tetangga dia mungkin terdiri daripada warga emas ataupun ada rumah yang mungkin baru melahirkan bayi dan sebagainya. Dipasangnya muzik kuat-kuat. Kalau main mercun sampai jam 2-3 pagi dan sebagainya. Tapi kita dah cuba tegur, tak boleh. Apa yang kita boleh lakukan sebenarnya, Prof? Okey, soalan ni memang bagus ni, rasanya memang bantu ramai orang kat luar sana tu kan. Sebab tadi empathy lah tadi tu. Sebab tak cuba memahami situasi orang lain. Kalau tua tu nak tidur cepat, kalau baby tu dah tidur kan, kalau baby tidur kan tersentak-sentak terjaga, lepas tu ambil masa pula nak tidur, nanti mak yang jaga tak cukup tidur, esok nak kerja. So sebenarnya bila kita ada jiran yang menjadi satu ujian dalam hidup kita, kita kena berusaha untuk mengatasinya. Okey, yang pertama tu kalau berani tegur, ada berani ke orang kata nak tegur ni kan. Kadang-kadang orang kata kalau tegur tengok-tengok nanti jadi bergaduh pula kan. Jadi kalau dah tegur tu, kalau tak boleh doa. Doa pada Allah. Kita minta doa, ya Allah tolonglah bukakanlah pintu hati dia supaya dia berlembut dengan kita kan. Tu jangan lagi nak mengumpat-ngumpat. Isu mengumpat ni satu hal juga, memfitnah mengumpat. Dia buat grup lain. Ya, betul. Dia ada grup tepi kan. Jadi mengumpat semua ni memberikan kesan yang negatif. So misal kata kita dah cakap, kita dah doa, tapi tak okey juga, kita tak ada pilihan, kita pindahlah. Pindah tempat yang lebih baik kalau kita mampu berhijrah. Kalau kita mampu, dan ada satu lagi kaedah, kita doa supaya dia yang pindah, kita yang maintain kat situ. Jadi itu antara kaedah-kaedah yang kita boleh lakukan lah kan. Takkan kita nak, kalau dah kita nak tegur, takkan kita sanggup nak menghadapi sampai, sebab saya kata jiran ni perjalanan hidup kita panjang kan. Jadi kalau kita beli rumah tu masalah kalau kita sewa rumah tu boleh lah pindah kan. Kalau kita beli rumah tu memang kena mengadap je. Tapi kan kalau misal kata memang kita banyak duit, kita boleh jual rumah ni, kita beli rumah lain kan. Amin. Upgrade kan. Itu antara solusi lah. Prof kosong ingat tadi. Tapi kita orang rumit lah. Okey, Prof, kita dah menjawablah sedikit sebanyak antara permasalahan yang berlaku dalam kejiranan ni. Kejap lagi kita nak sambungkan lagi antara masalah-masalah lain, Prof. Tapi sebelum tu, ini salah satu yang mungkin memberi inspirasi kepada perumahan ataupun kejiranan berkenaan macam mana muafakatnya jiran-jiran ini mencantikkan kawasan rumah mereka. Jom kita saksikan video ini. Silakan. Benarlah kata pepatah, jangan menilai sesuatu hanya daripada luarannya sahaja. Siapa sangka di sebalik sebuah flat lama tersembunyi dekorasi yang cukup indah dan memukau buat sesiapa sahaja apabila mula melangkah masuk ke ruangan lift perumahan pangsa yang terletak di pandan utama Ampang, Kuala Lumpur ini. Bagaikan lobi hotel dengan warna dan dekorasi berlainan di setiap tingkat, Setiausaha Badan Pengurusan Bersama Mazilah Abdul Jalil berkata, transformasi yang dilakukan ini merupakan hasil kerjasama antara Persatuan Penduduk ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac 2020. Masa tu penduduk pun tak boleh nak pergi mana-mana, so diorang pun fikir-fikir pada tak ada pergi mana-mana, tak boleh buat apa-apa, so diorang seorang-seorang bagi idea. Dia bagi idea, kata nak buat macam ni, lepas tu dia tanya kita orang, boleh tak kalau macam tak ada buat apa-apa ni, kita nak renovate sikit lah, buat gitu-gitu. Lama-lama benda-benda ni dia dah ikut tingkat-tingkat, dia jadi ikutan setiap tingkat. Bermula pada tingkat 10, lepas tu kita buat di bawah, kita punya lobby, lepas tu di setiap tingkat semua ikut. Kerjasama ni wujud mungkin macam sebelah pihak dibuat dulu. Yang ini tak nak buat lah, contoh lah. Tapi bila dia tengok yang ini dah buat, okey juga idea dia sebenarnya. So jadi ikutan pada yang lain. Bila jadi ikutan yang lain, lama-lama pun jadi kejiranan tu lagi rapat. Dia jadi rapat, lepas tu yang dah macam adik-beradik lah. Senang cakap, itulah. Lebih menarik lagi, penduduk juga sanggup mengeluarkan modal sendiri dan bersama-sama menyumbang tenaga pada setiap hujung minggu bagi membersihkan dan mengekalkan amalan ini di kawasan flat tersebut. Tiap tingkat ada ambil bahagian lah. Lepas tu diorang punya collection pun ikut bergantung pada tingkat masing-masing. Macam kita tak ada paksaan, kau nak bayar berapa tak ada. Lepas tu kalau macam diorang macam tak ada duit nak bagi, tapi dia curahkan tenaga, dia bantu buat apa-apa yang patut, kita tak kisah. Janji semua-semua kita bekerjasama. Dan bila hari cuti diorang tak ada pergi mana-mana, masing-masing akan bersihkan lah diorang punya depan lift ni kan. Dia macam tiap-tiap tingkat tu ada wakil satu ketua. Ketua tu akan kata, okey, minggu ni kita kemas depan lift. So, diorang akan ramai-ramai kemas lah. Macam tu lah, gotong royong sama-sama kan. Dah jadi satu keluarga. Kita pun tak ada macam berpuak-puak lah. Kau ni, aku ni, tak ada. Semua kerjasama.
Ibarat peribahasa, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Semangat kemuafakatan kejiranan penduduk di sini dalam mengubah mentaliti kehidupan di rumah pangsa sememangnya wajar dicontohi oleh semua pihak. Seronoknya kan? Dan inilah kita akan cakap tadi tentang muafakat yang membawa berkat. Ukhuwah tu penting sebab macam tadi Prof dah katakan dari awal tadi juga kita kongsikan bahawa kita suka ataupun tidak, kita memang mempunyai masa yang lebih lama dan panjang bersama dengan jiran-jiran kita. Apatah lagi, bukan waktu gembira je, tapi juga waktu duka kalau berlaku kematian, kesakitan dan sebagainya. Okey, nak tanyalah kepada Aziz. Aziz kabarnya orang Kelantan kan? Ya, mungkin Aziz boleh kongsikanlah pengalaman kawasan kejiranan di kampung Mak. Mungkin ada perbezaan je kan dengan kita kat sini? Sangat beza. Seronok sangat duduk kampung sebenarnya. Semua benda kita buat sama-sama. Okey. Kalau contoh kenduri, tak perlu kita nak ada catering semua tu. Sama-sama jiran, kita sama-sama masak. Seronoknya. Sampai ke malam kita boleh masak sama-sama. Ya ke? Seronok betul. Ini sebenarnya saya boleh relatekan dengan Mak Itun. Mak Itun pun cakap dia setuju duduk kampung dengan duduk flat tak sama. Saya pernah duduk flat sebelum ni, duduk taman kena banyak mengalah. Kalau duduk kampung ni mungkin lebih seronok kan. Kalau tak banyak mengalah ni nanti orang tak suka. Betul. Ini Mak Itun cakaplah. Okey, dan mungkin kita nak tanya kepada Prof juga. Situasinya sekarang ini kan bukan sahaja yang duduk di flat ke di kawasan mana-mana, tapi ini sebenarnya disebabkan sikap. Kadang-kadang kita belajar tinggi pun tapi kita tak ada empathy. Kadang-kadang jiran tu sebelah rumah je, tapi jiran tu ambil sikit je tanah untuk parking sekejap. Dia tulis je note instead of dia nak ketuk pintu dan juga cakap. Ini sebenarnya apa? Sikap pentingkan diri sendiri ke? Sikap menunjukkan egois ke? Bagaimana Prof? Itu betul. Saya setuju sangat sebab dia memang bergantung kepada sikap seseorang. Sebenarnya macam kita kata tadi kan, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia buat baik dengan jiran dia. So buat baik dalam konteks tu, janganlah kita tegakkan keegoan kita. Alah sikit aja, mana tahu dia nak masuk rumah tu nak letak sekejap, dia ada urgent benda. Dia kena baik sangka juga dengan jiran-jiran ni sebenarnya. Ya, jangan cepat nak menghukum, jangan cepat nak melata. Tapi kunci dia sebenarnya untuk kita tak nak macam ada masalah dengan jiran, kita sayang je mereka. Sebenarnya kalau kita sayang dengan jiran, insya-Allah jiran tu juga akan sayang kita. Sebab kasih dan sayang ni dia berbalas. Kalau memberi kita menerima. Jadi kunci dia kasih sayang, tolak ansur kan, kita prihatin, ambil berat. Kita prihatin juga kadang-kadang bila lama tak nampak satu-satu jiran ni kan, kita tanyalah ke mana, kenapa tiba-tiba kan nak pindah, kita kena tanya kenapa kan. Jadi prihatin tu sangat penting. Jadi saya rasa dia bukan isu soal orang tua ke orang muda ke, sebenarnya orang muda pun sebenarnya prihatin juga. Sebab kita dah dipupuk dari kecil kan. Orang Melayu kan dengan sifat kejiranan kan, jiran adalah keluarga dulu, satu kampung lagi kenal semua kan. Tapi macam kat rumah flat sekarang ni sebab busy sebenarnya, bukan kita tak mahu, tapi kita tidak ada banyak masa untuk berinteraksi, untuk berkongsi. Tapi seronoklah tengok yang kat flat tu. Betul kan? Itu memang boleh jadi teladan. Sebab macam sekolah-sekolah dulu kan, dia buat ada pertandingan tingkat-tingkat pula kan. Kelas macam tu bagus juga sebenarnya. Itulah aktiviti yang boleh merapatkan hubungan silaturahim antara kejiranan. Sebab jiran ni macam saya ulang banyak kali ya, para penonton di luar sana, jiran tu anggaplah dia keluarga kita. Kita hidup dengan dia bukan sehari dua. Kita hidup dengan dia sampai bila-bila. Sampai kita mati nanti entah dia yang akan menguruskan jenazah kita di sana. Jadi sangat pentinglah. Saya ulang sekali lagi, jiran tu punca kebahagiaan hidup kita sebenarnya. Jiran punca kebahagiaan. Itu rasanya rumusan yang melengkapkanlah perbincangan kita pada hari ini. Itu rumusan itu sangat penting dalam hidup kita, sangat penting untuk kebahagiaan kita. Okey, mungkin Aziz sedikitlah di penghujung perbincangan ini daripada apa yang telah pun berlaku, tentang Aziz dan juga jiran, apa yang dapat kita manfaatkan ataupun apa yang dapat kita pelajari di situ untuk kita kongsikan kepada penonton? Saya rasa kita kena betul ansur dengan jiran. Sangat penting untuk mendapatkan kebahagiaan macam yang Prof cakap tadi. Okey, nampak sinar kebahagiaan tu. Lebar dah, alhamdulillah. Mungkin selepas ni Aziz dah boleh masak hantar ke jiran-jiran semua kan. Supaya kenal. Okey, itu antara sikit sebanyak. Sempat sebanyak perkongsian cerita ni. Betul Prof. Dan mungkin inputnya sebenarnya kita sebenarnya tak sedar kan, sebenarnya kita ni jiran yang macam biasa-biasa ke, kita sangat akrab dan sebagainya. Hari ini kita dah buat pencerahan. Harapnya esoknya kita ada hari barulah untuk kita lebih bertegur sapa kan, kita mengenali jiran kita. Sempat lagi, sempat untuk kita berkenalan dengan jiran-jiran kita.